Boleh kan? Tak ada masalah kan? Faham kan? Boleh kan? Yugita. Nampak tak ni Yugita? Yang lain-lain nampak tak ni? Respon? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi bersama dengan Cikgu Ruslan Kamarudin. Google Meet 2 jam daripada sehingga pukul 1 lah. Untuk tingkatan 5, 27 September 2021. Kita terus kepada soalan. Yang ini soalannya ini adalah soalan asas nombor. Diberi bahawa 56 asas 7 kecil daripada X asas 7 kecil daripada 62 asas 7. Nilai-nilai yang mungkin bagi X, yang mana satu jawapan dia? A, B, C, D. A. Kita kena tahu asas 7 ni, nombor dia 0 sampai 6. Asas 7 ni 0 sampai 6. Tak ada nombor 7, tak ada nombor 8, tak ada nombor 9 dan sebagainya. Jadi X ni di antara 56 dengan 62. Jadi di antara 56 dengan 62 ni jawapan dia 57, 58, 59, 60, 61. Tadi cikgu dah dengar ada yang bagi jawapan A. Jadi jawapan A tu salah lah. Sebab dalam asas 7 tak boleh ada nombor 7, 8, 9. Sebab asas 7 ni 0 sampai 6 je. Ada 5, 7 tak boleh terima. Mata nampak 7. 7 tak ada dalam asas 7. 5, 8 tak diterima. Mata nampak nombor 8. 8 tak ada dalam asas 7. 5, 9 tak diterima. Sebab 9 tak ada dalam asas 7. Jadi nombor 5, 7, 5, 8 dan 9 ni tak boleh diterima dalam jawapan. So cikgu padam lah. So jawapan ni hanyalah 60 dan 61. D jawapan. Ni soalan ni jaga-jaga ni. Awak kena tengok asas dia. Kalau asas 10, baru kita terima 57, 58, 59, 60, 61. Tapi asas dia 7. Jadi awak kena singkirkan jawapan-jawapan yang ada nombor 7, 8 dan 9 dalam nombor yang kita dapat. Okey ya. Okey, yang ini kita nak bunda 3 angka bererti. Okey, tolong respon lah, tak sebut nama lah. Yang mana antara jawapan ABCD merupakan 3 angka bererti. Okey, apa jawapan? Nur Ayuni, apa jawapan? Ayuni? Tadi cikgu nampak awak masuk dah. Ada satu lagi. Apa jawapan? B. B ya. 3 angka bererti, tengok angka yang keempat bermula daripada nombor yang bukan kosong lah. Awak cari nombor yang keempat. Nombor yang keempat ni 8. 8 lebih daripada 5. Bila lebih daripada 5, di sebelah kiri tolong tambah 1. Maknanya 7 tu tolong tambah 1 lah. Jadi 7 bila tambah 1 dapat 8. Kemudian 2 nombor ni awak jadikan kosong. Betul ke salah ni? Betul ke salah ni? Betul ke salah ni? Salah. Bila nombor perpuluhan, nombor di belakang tu jangan tulis apa-apa. Jadi kosong ni jangan tulis lah. So jawapan dia adalah B ya. Jawapan dia B. Okey, yang ini macam mana? Dia bagi 2 kecil daripada M kecil sama dengan 9. Kemudian negatif 8 kecil daripada N kecil daripada negatif 4. Di mana M dan N merupakan integer. Apakah nilai terbesar untuk M tolak N? Apa? Siapa nak cuba jawab? Nilai paling besar untuk M tolak N. Yang mana satu jawapan? Cepat. Jadi awak kena selaraikan jawapan M dan N lah. Jadi M ni jawapan dia di antara 2 hingga 9 termasuk 9.
M adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian N ni di antara negatif 8 dan negatif 4. N adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5. Boleh? Kemudian kita nak cari nilai terbesar untuk M tolak N. Jadi kalau awak jumpa soalan seperti ini, kalau kita nak cari jawapan yang paling besar, pilihlah jawapan M dan N yang mengakibatkan jawapan dia paling besar. Jadi awak tengok jawapan M dengan jawapan N, pilih jawapan. Ataupun pilih nombor yang boleh menyebabkan jawapan dia jadi jawapan paling besar. Okey. Jadi M nak pilih apa? Respon. 9. 9. N? Negatif 5. N kena pilih negatif 7. Sebab kita nak jawapan paling besar. Kalau kita pilih N negatif 5, baru dapat 14. Kalau awak pilih N dia negatif 7, awak dapat 16. 16 lagi besar. So jawapan dia adalah 16 lah. So yang ini pilih nombor elok-elok. Jadi kalau awak nak nilai paling besar, kalau operasi dia tolak, kena pilih nombor yang bersesuaian supaya bila kita buat hasil tolak, jawapan dia keluar nombor yang paling besar. Boleh kalau awak pilih N dia negatif 5 dapat 14. Kalau awak pilih N negatif 7 dapat 16. 16 lagi besar. So jawapan dia D. Faham tak ni? Faham. Tu dia. Faham cikgu. Okey. Jadi jangan salahlah soalan begini ya. Kalau kita salah, mak menangis. Ni soalan ni pastikan mak tangis dengan tangisan kegembiraan. Okey. Tolong WhatsApp kat kawan-kawan suruh join ni. Yang tulis kehadiran ramai ni. Jangan menipu. Okey, yang ini macam mana? Yang ini kita nak cari jawapan yang sepadan dengan indeks yang diberi. Kita nak jawapan yang sepadan dengan indeks yang diberi. Apa jawapan dia? Jadi kalau awak jumpa kurungan, ada kuasa di luar, nombor 2 tu tak kelihatan kuasa. Nombor 2 tu tak nampak kuasa dia. Tolong letak 1 sebagai kuasa pada nombor 2. Jadi kalau nombor tu tak ada kuasa, letak 1 sebagai kuasa. Kemudian, kuasa yang dalam kurungan tu, tolong darabkan dengan 3 dekat luar. Atas dan bawah. Jadi maknanya atas ni 1 darab 3, bawah ni negatif 1 darab 3. Dapat macam inilah. Kemudian 2 kuasa 3, cikgu tukar kepada 8. Kemudian jawapan ni tak ada ni. Kalau awak tengok dekat senarai jawapan ABCD, jawapan ni tak ada. Jadi apa yang harus kita buat? Kita ambil sebutan di bawah ni, kita bawa dia ke atas. Bila kuasa dia negatif, bila cikgu bawa ke atas, kuasa dia bertukar jadi positif. Jadi X kuasa negatif 3 ni di bawah. Kita bawa dia ke atas, bertukar jadi positif 3. So jawapan ni ada dekat senarai jawapan. D lah jawapan. Okey, ini soalan agak simple. Agak mudah. Okey, ini soalan matriks. Ini soalan matriks ni awak boleh guna kaedah biasa lah. So yang penting sekali, matriks yang duduk di kanan ni, ada 2 di hadapan matriks. Kita permudahkan sebutan di sebelah kanan ni. Maknanya 2 ni awak tolong darab dengan setiap nombor dalam matriks lah. 2 kali 4, 2 kali 2, 2 kali negatif 5, 2 kali dengan 6. Dapat macam ni. Kemudian ambil matriks di sebelah kiri, kita pindah ke kanan. Bila operasi dia kelihatan tanda tolak, jadi bila bawa ke kanan, operasi tolak bertukar jadi operasi tambah. So tambahlah yang sepadan. So 8 ni sepadan dengan 2. 8 tambah 2, 4 tambah negatif 1, negatif 10 tambah negatif 4, 6 tambah dengan 0. Itulah jawapan. So jawapan dia C. Yang ini memang tak patut salah lah. Kalau salah, cikgu yang menangis. Sebab memang tak patut salah lah. Dia operasi tambah tolak je. Tak sepatutnya salah lah. Udah awak darabkan dengan nombor yang mudah. Nak darab dengan nombor 2. Takkan 2 kali 4 pun nak guna kalkulator. Ini agak mudah ni. Darab seperti biasa. Okey, yang ini tajuk garis lurus. Ni banyak dapat ilmu pada pagi ni. Jadi kena join ni.
2 garis lurus 2y adalah 5x tolak 4 dan 1/2y tolak 5x sama dengan 5p. Mempunyai pintasan y yang sama. Apakah jawapan untuk P? Okey, siapa nak beri jawapan? Volunteer. Pintasan y dia sama. Jadi apakah nilai untuk P? Jadi 2 garis lurus ni mempunyai pintasan yang sama. Jadi apakah jawapan untuk P? Okey, siapa nak bagi jawapan? Biasanya pelajar menengah sekolah Sulaiman ni hebat. Awak boleh bagi jawapan dengan secepat kilat. Ni. Apa dapat? Takkan cikgu nak sebut nama. Siti Zulaika apa dapat? Siti Zulaika Jalaluddin 5 ES. Boleh? Nur Fatihah Hanani. Sanjita. Sanjita apa dapat? Sudah. Jadi bila awak jumpa persamaan garis lurus, C ya, C. Sanjita dapat apa Sanjita? Bila kita ada persamaan garis lurus, sepatutnya awak tukar kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Jadi tugas awak yang pertama, tukarkan kedua-dua persamaan tu kepada bentuk y sama dengan mx tambah c. Dan c dipanggil sebagai pintasan y. So cikgu ambil persamaan yang pertama ni. Cikgu bawa 2 ni ke kanan sebab kita nak bentuk y sama dengan mx tambah c ni. Bawa 2 ni ke kanan jadi bahagi pada nombor 5 dengan nombor 4 lah. Jadi c ataupun pintasan y yang tak ada kaitan dengan x. Jadi 5/2 ni adalah kecurunan. Negatif 4/2 ni sebagai pintasan y. Jadi pintasan y dia negatif 4/2. Cikgu kecilkan dapat negatif 2. Okey, settle pintasan y untuk garis yang pertama. Kemudian, kita cari pula pintasan y untuk garis yang kedua. Ini garis yang kedua. Tak nampak? Nampak kelang kabut ni. Depan y ada 1/2. Jadi kita clearkan 1/2 ni. So nak clearkan 1/2 depan ni, darab dengan 2. 2 darab dengan 1/2 tinggal y. 2 darab dengan 5x dapat 10x. 2 darab dengan 5p dapat 10p. Dapat macam ni. Kemudian cikgu pindahkan 10x ni ke kanan. Cikgu dapatlah y sama dengan 10p tambah 10x. Jadi pintasan y untuk garis yang kedua, awak ambil sebutan yang tak ada x. Jadi yang tak ada x adalah 10p. 10p ni disebut sebagai pintasan y. Dan oleh kerana pintasan y dia sama, ambil kedua-dua jawapan, kita lakukan proses ijab dan kabul. Ambil 2 jawapan tu, letak tanda sama dengan atas alasan pintasan y dia sama. Macam itulah. So jawapan dia adalah negatif 1/5. Jawapan dia A. Macam mana dapat jawapan C? Saya dengar tadi ada yang bagi jawapan C. Negatif tak ada ni. Macam mana dapat? Siapa boleh berespon? Siapa yang beritahu jawapan tu cikgu nak dengar. Kenapa awak pilih C? Tadi cikgu dengar C tadi. Boleh ya? Ni jenis tak cakap ni payah ni. Senyap ni. Okey, yang ini. Yang ini apa jawapan untuk negatif 2/n? Tolong kira sekejap. Tolong kira. Wong Wee Wen. Tolong kira Wong Wee Wen. Ada kan Wong Wee Wen? Ada yang masuk ni. Natasha Nawi. Baru ada 27 orang ni. Empat kuasa 2 bahagi 4 kuasa 3n sama dengan 1024. So soalan indeks ni, cara nak cari jawapan cuba pandu kepada nombor yang kelihatan.
So, awak nampak dekat kiri ni nombor 4 diulang 2 kali. Bermakna dia dah bagi satu signal. Dia bagi nombor 4 tu, jadi 4 tu sebagai signal. Bila 4 tu kita nampak di sebelah kiri tu, mestilah 1024 tu ada kena mengena dengan nombor 4. Itu cara kita fikir bila jawab soalan maths ni. Dia bagi nombor 4 ni dekat kiri, jadi mestilah 1024 tu ada kaitan dengan 4. Jadi awak cuba semak dengan kalkulator, awak carilah 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, sampai dapat 1024. Jadi bila awak tekan kalkulator 4 berkuasa 5, dia dapatlah 1024. Itu cara pandu dia lah. Jadi cikgu tukarkan 1024 tu dengan 4 kuasa 5. Kemudian di sebelah kiri ni, oleh kerana bahagi, hukum indeks mengatakan kalau nombor dia sama, dalam sistem bahagi, kuasa jadi tolak. Okey kan? Kemudian 1024, cikgu jadikan 4 kuasa 5. 4 di kiri, 4 di kanan, 4 di kanan, 4 di kiri. Jadi kuasa di kiri turun ke bawah, kuasa di kanan turun ke bawah. Tu dia. Kemudian bawa 2 ke sebelah kanan, jadi tolak. 5 tolak 2 dapat negatif 3. Negatif 3 pindah ke kanan jadi bahagi. 5 tolak 2 dapat 3. Negatif 3 pindah ke kanan jadi bahagi. N dapatlah 3 bahagi negatif 3, jawapan negatif 1. Jangan pilih jawapan B. Jangan pilih jawapan B. Baca soalan. Soalan bukan nak N. Soalan minta jawapan kepada negatif 2 per N. Sebab itu soalan kena baca. Jangan careless. Awak dapat jawapan N, awak pilih B. Dah tak betul. Sebab soalan bukan nak N. Dia nak jawapan kepada negatif 2 per N. Soalan kena baca. So, kita ambil soalan ni negatif 2 per N. So, cikgu gantilah N ni dengan jawapan negatif 1 yang kita dapat. So, negatif bagi negatif positif. 2 bagi 1, 2. So, jawapan yang betul, C. Okey kan? Dia biasa soalan macam ni mesti ada pelajar careless. Dia buat dapat N negatif 1, terus pilih jawapan B. Dia tak baca soalan. Habis. Jadi hati-hati. Sayanglah. Ini soalan ni agak mudah juga ni. Okey, yang ini bagaimana? Ini soalan agak mudah juga. Okey. Encik Aming menyimpan sebanyak RM6,500 Malaysia di sebuah bank dengan kadar faedah mudah 3.5% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Aming pada akhir tahun keempat. Okey, siapa nak kira ni? Tolong ambil kalkulator. Tolong kira apa jawapan jumlah simpanan Encik Aming pada akhir tahun keempat. Ni tajuk tingkatan 3 ni. Disoal dalam SPM kertas 1. Matematik pengguna. Okey, apa ni? Apa jawapan? Wan Nur Paradina, apa dapat? Wan Nur Paradina dapat apa? Ya, cikgu. Okey, kira. Yang lain-lain pun kira lah. Jumlah simpanan ni apa formula dia? Jumlah simpanan ni formula dia? Principal tambah dengan interest. Jumlah simpanan ni adalah principal ataupun wang pokok tambahkan dengan faedah. Itu adalah jumlah simpanan. Jadi principal dia 6,500. Kadar dia ataupun R dia 3.5. T tempoh dia 4 tahun. Jadi T dia 4 lah. Tu dia. P dia 6,500, R dia 3.5%, T dia 4. Jadi jumlah simpanan, formula dia dah tentulah P tambah I ataupun P tambah F. Boleh lah. F ni maksud dia faedah, I ni dalam bahasa Inggeris interest. Dan nak cari I ataupun F ni, formula dia PRT. Itu formula dia. Formula untuk faedah. PRT. Anak-anak yang dikasihi, jangan lupa ni. Ini matematik tingkatan 3. Boleh ditanya balik dalam SPM. Ni form 3 ni. Bukan form 4, bukan form 5.
Jadi pokok tu ganti dengan 6500. Jadi F ni, awak cari jawapan F ni gunakan formula PRT. Tu. P 6500, R 3/5/100, T tempoh dia 4 tahun. So bila kita kira, dapatlah jawapan 7410. Inilah jumlah simpanan Encik Ahmeng pada akhir tahun keempat. So jawapan dia C. Boleh tak ni anak-anak? Respon. Boleh. Boleh ke? Lambat sangat bagi jawapan. Awak ambil calculator, awak tekan je. Tak. Dapat jawapan. Okey, yang ini, ini soalan tingkatan 2. Ni form 2 pula. Boleh disoal dalam SPM. Jadi saya nak pesan di sini pada anak-anak pelajar SMK Sulaiman tingkatan 5 ni. Awak kena menjuarai semua tajuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Tidak ada pengecualian. Semua kena tahu. Jadi bila-bila free tu, belik-belik buku tingkatan 1, buku teks tingkatan 2, buku rujukan tingkatan 3, tengok balik. Ingatkan balik semula. Sebab soalan ni merangkumi tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jangan fokus kepada tingkatan 4 dan 5, mengabaikan tingkatan 3, 2, 1. Payahlah nak cari A+ ni. Sebab awak kena soal tahu segala-galanya. Okey, yang ni apa jawapan P tambah Q? Dia bagi nombor tu. Jadi apa dia punya P tambah Q? Siapa nak respon? A. Sazan Zahidati, apa jawapan? C. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Wong tak coy. Apa jawapan? Wong tak coy, apa jawapan? Senyap ini. Tadi saya dengar jawapan dia C. Jawapan dia C. Okey, kena tengok pola dia lah. Cuba tengok pola. Dan pola ni mesti pola yang sama lah. Pola ni mesti awak test sampai hujung. Pastikan dia sama. Jadi kita tengok sama ada jawapan 16 C tu betul ke salah. Okey, 0 tambah 1, 1. Nampak tak pola dia? 1 tambah 1. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 2, 3. Jadi P ni 3 ni. 3 tambah 3, 6. Nampak dia, maknanya betul lah sistem dia. 6 tambah 4, lepas 3, 4 lah. 10. Jadi Q ni 10. Lepas 10, lepas 4, 5 lah. 10 tambah 5, betul 15. 15 tambah 6, betul 21. 21 tambah 7, betul 28. Jadi pola dia tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Jadi jawapan P 3, jawapan Q 10. Jadi P tambah 3, P tambah Q, 3 tambah 10. Jawapan dia 13, bukan 16. Jawapan dia A. Jaga-jaga ni. Macam mana dapat 16 lah? Okey, tolong respon yang bagi jawapan 16 tu, macam mana awak dapat 16? Tolong respon. Cakaplah, siapa pun tak tahu ni, suara yang keluar, nama tak tahu. Siapa yang bagi jawapan 16 ni? Cikgu saja nak dengar lah, macam mana awak dapat 16? Senyap dah. Okey, yang ini apa jawapan? Ini kita nak cari faktor. Come on. Muhammad Daniel, apa jawapan dia Muhammad Daniel? Adenin, apa jawapan Adenin? Adenin? Ya. Apa jawapan? Ini soalan senang je Adenin. Tak payah tulis. Congak pun nampak. Awak guna kaedah faktor yang sebenar. Dapatlah jawapan. Mana jawapan?
5M kuasa 2 tolak 80. Jawapan? Yang lain-lain pun boleh bantu. Ya. A. Jawapan A. Bagus. Jadi 5 yang depan ni mesti ada kaitan dengan 80. Jadi 80 ni kita tukar kepada 5 darab 16. 5 kali 16 dapat 80. Lepas tu 5 yang di depan, 5 yang di belakang tu diulang, keluarkan 5. Bila 5 keluar, tinggal M kuasa 2. Bila 5 keluar di belakang, tinggallah 16. Macam itu. Kemudian bila awak nampak kuasa 2 nampak tolak, jadikan 16 ni berkuasa 2. Jadi 16 ni datang daripada 4 berkuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 dapat 16. Bila ada kuasa 2 kiri kanan, di tengah dia tolak, ingatlah dia punya faktor dia. Jadi bila ada kuasa 2 kiri kanan, di tengah dia tolak, faktor dia, dah tentu 1 tambah, 1 lagi tolak. Jadi 1 tambah, yang kedua tolak. Jawapan dia A. Tu jawapan dia A. Boleh ya? Bila awak nampak 5 di kiri, nampak 80 di kanan, cuba fikir awak nak guna nombor 5 untuk dapatkan 80. Bermakna 80 ni cikgu dapatkan daripada 5 kali 16. Jangan 80 ni 8 kali 10. Jam lah macam tu. Tak ada nombor yang sama kiri dan kanan. Jadi awak kena fikir nombor 5 tu nak pakai dalam menyerap masuk nombor 5 tu ke dalam nombor 80. So 80 tu 5 kali 16. 5 tu timbul di kiri, timbul di kanan. Boleh ya? Itu cara kita berfikir untuk soalan faktor lah. Okey, yang ini bagaimana? Ini soalan agak mudah lah. Fariha membeli secawan kopi dari kedai sesedap rasa Kopi Kau dengan harga RM15.40 termasuk cukai perkhidmatan 6%. Hitung harga asal secawan kopi tidak termasuk cukai perkhidmatan. Mana harga secawan kopi sebelum cukai. Berapa harga dia? Kalau selepas cukai, RM15.40. Sebelum cukai, mesti kurang daripada RM15.40. So, mana jawapan yang harus kita pilih? Okey, cuba. Irfan Nazmi, 5 AC. Tolong dapatkan jawapan. Boleh? A tu cikgu. Jawapan dia A. Okey, kita cuba tengok. Siapa-siapa pun boleh bantu bagi jawapan lah. Bila awak bercakap, saya pun seronok. Tak apa, salah tak apa. Sebab kita belajar daripada kesalahan. Okay. Jadi cukai perkhidmatan tu dikenakan 6%. Bila cukai ni maknanya awak kena tambah dengan 100 ya. Jadi peratus yang asal 100. Bila kena cukaikan 6%, dia akan jadi 100 tambah 6, 106%. Iaitu untuk harga kopi selepas cukai dikenakan. Macam juga. Cukai perkhidmatan tu 6% bermakna 100 tambah 6 dia jadi 106 lah. Jadi 106 ni, 106% ni mewakili harga kopi RM15.40. Jadi untuk harga yang asal kena rujuk pada 100% lah. Harga yang asal kena rujuk pada 100%. Jadi 106% mewakili harga kopi RM15.40. Kalau harga kopi sebelum cukai merujuk kepada 100%. Jadi kalau 100%, berapa harga kopi untuk harga asal? Jadi 100 bahagi 106 kali dengan RM15.40. Jadi awak tekanlah kalkulator. Itu jawapan dia. B. RM14.53. Boleh tak ni anak-anak? Jadi cukai ni kita tambah. Tambahkan cukai tu dengan 100. Kalau cukai perkhidmatan 10%, dia jadi 100 tambah 10. Dapatlah 110%. Bila dia nak harga asal, rujukkan harga asal tu kepada 100%. Yang ni dia punya sistem perkadaran sebenarnya. Kita cari jawapan guna sistem perkadaran. Kadar songsang ni. Okey ya. Okey, ini bagaimana? Dia beri kos perubatan Fadilah yang dilindungi polisi insurannya berjumlah RM24,000. RM24,000 Malaysia. Dia ingin menuntut pampasan daripada polisi insurans perubatan yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak 300 dan penyertaan peratusan co-insurans 80-20. Hitung bayaran, baca soalan. Hitung bayaran yang perlu ditanggung oleh, tertinggal.
yang perlu ditanggung oleh Padilla. Okey, tolong kira anak-anak. Jadi mana satu jawapan antara A, B, C, D, jawapan yang merupakan bayaran yang perlu ditanggung oleh Padilla. Ini tajuk insurans. Saya dah ajar dah ni. Apa? Siapa nak cuba jawab? Muhammad Aslam. Oh, dah tak lama. Sekarang dah penghujung bulan September. Tinggal lagi berapa hari dah. Untuk tamatkan September, kita nak masuk Oktober. Dan Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac, SPM bermula. Tinggal berapa bulan lagi, tak lama dah. Okey, yang ini apakah bayaran yang ditanggung oleh Padilla? Deductible 300, kos perubatan 24,000, deductible 300. Baki kos perubatan, bermakna 24,000 tolak dengan deductible 300. Jadi baki kos perubatan 23,700. Kemudian kita dapatkan bayaran core insurance. Core insurance untuk Padilla yang belakang 20%. 80 ni untuk syarikat insurans. Jadi core insurance ambil yang Padilla punya 20%, darabkan dengan baki kos perubatan 23,700. So dapatlah bayaran core insurance 4,740. Jadi bayaran yang perlu ditanggung oleh Padilla, ambil bayaran deductible tambah dengan bayaran core insurance. Itu kaedah dia. Ambil bayaran deductible tambah dengan bayaran core insurance. Itulah bayaran yang perlu ditanggung oleh Padilla. So jawapan dia B. Okey awak jangan pilih jawapan A. Jawapan A tu jawapan core insurance. Tak termasuk deductible. Jadi kena tambah deductible untuk dapat bayaran ditanggung oleh Padilla. Hati-hati tu. Okey? Cikgu harap awak berhati-hatilah. Kalau tidak sayanglah soalan begini. Soalan yang sepatutnya boleh jawab. Okey, ini soalan trigonometri. Dibagi sin theta 0.9532, cos theta 0.3024. Apa jawapan tangent theta? Nur Natasha Balkis, 5 ES. Apa jawapan dia? Kita nak tangent. Dia bagi sin, dia bagi cos, dia nak tangent. Siapa boleh bantu ni? Tolong bersuara. Okey, apa dia? D. Apa dia? D. D. Dadu. Dadu. Okey, bagus. So, tangent ni, kalau nak cari tangent, formula tangent adalah sin bahagi cos. Tolong ingat nak cari tangent, formula dia sin bahagi cos. Tangent. Tengok bagi guna tua pula. Tua tu untuk segitiga bersudut tegak. Opposite bagi adjacent. Ini tangent ni, bila dia bagi maklumat sin dengan cos, tangent merupakan sin per cos. Jadi tukar sin theta dengan nilai dia 0.9532. Tukarkan cos theta di bawah tu dengan nilai dia 0.3024. Kemudian kita tekan kalkulator, mendidih jawapan dia keluar. So jawapan dia D. Bagus. Macam itu agak simple lah. Agak simple. Okey, yang ni macam mana pula? Dia bagi sin X negatif 1/2. X di antara 180 sampai 270. Okey, cikgu nak tanya lah, kalau sudut dia 180 sampai 270 ni, dia menggunakan sukuan apa ni? Respon? 180 sampai 270 ni merupakan sukuan 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? Respon? 180 hingga 270 ni merupakan sukuan apa? Sukuan 1, 2, 3, 4. Tolong pilih mana satu? 4. Sukuan yang ketiga. 270 sampai 360 barulah sukuan yang keempat.
0 sampai 90, sukuan 1. 90 sampai 180, sukuan 2. 180 sampai 270, sukuan 3. 270 sampai 360, sukuan 4. Boleh tengok dalam buku teks. Cerita sukuan ni awak dah jumpa di peringkat menengah rendah. Jadi buku-buku teks tingkatan 1, 2, 3 tu tolong pasti ada atas meja. Awak belik bila free-free. Jangan tak tengok. Keluar pensel kacau. Okey? Okey, jadi bila awak jumpa negatif, awak dapatkan sudut sepadan dia. Negatif jangan tulis. Jadi sudut sepadan dia adalah sin songsang 1/2, dapatlah 30 darjah. 180 sampai 270 merupakan sukuan 3. Jadi untuk sukuan 3 ni, formula dia kena guna theta tambah 180. Ini formula untuk sukuan 3. Kalau sukuan 2, 180 tolak theta. Kalau sukuan 4, 360 tolak theta. Jadi sukuan 3 kena guna theta tambah 180. Dan theta ni merupakan sudut sepadan iaitu 30. Jadi nilai X adalah theta tambah 180. Tukar theta tu dengan 30 darjah daripada sudut sepadan rujukan. So dapatlah jawapan dia A. Ganti theta tu dengan 30, dapatlah sudut X yang menggunakan julat 180 sehingga 270. Boleh? Rasa cikgu tak ada masalah soalan macam ini. Ini soalan yang agak simple dan agak mudah lah. Tak sepatutnya kita tak boleh jawab lah. Ini soalan agak simple, agak mudah. Okey, soalan yang ni soalan yang baru cikgu buat lah. Keberangkalan Remy lulus dalam ujian kimia, biologi dan matematik adalah 4/5, 2/3 dan 5/6. Hitung keberangkalian Remy lulus sekurang-kurang 1 subjek. Dia ada formula ni. Remy lulus kimia 4/5. Kalau tak lulus, pelengkap dia 1 tolak 4/5. 1/5. Tanda atas ni maknanya tak lulus lah. K ni kimia lulus, K tanda kimia tak lulus. Biologi ni keberangkalan lulus 2/3. Keberangkalan biologi tak lulus 1 tolak 2/3, pelengkap dia. Dapatlah 1/3. Matematik keberangkalan lulus 5/6. Keberangkalan tak lulus, M tanda 1 tolak 5/6. Dapatlah 1/6. Jadi kemudian dia nak keberangkalan Remy lulus sekurang-kurang 1 subjek. Lulus sekurang-kurang 1 subjek. Dia ada dia punya formula. Tolong jangan lupa. Lulus sekurang-kurang 1 subjek, pelengkap dia 1 tolak 3 tak lulus. Itu dia punya formula. Jadi bila dia guna bahasa sekurang-kurang, tolong ingat formula cikgu sebut ni. Lulus sekurang-kurang 1 subjek, formula dia 1 tolak 3 mata pelajaran dia ambil, 3 tak lulus. Itu dia punya formula dia. Lulus sekurang-kurang 1 subjek, jadi formula dia 1 tolak 3 subjek tak lulus. Maknanya kimia tak lulus, bio tak lulus, matematik pun tak lulus. Sebab itu cikgu cari nota dia. Jadi 1 tolak kimia tak lulus 1/5 darab. Biologi tak lulus 1/3 darab. Matematik pun tak lulus 1/6. Dapatlah jawapan dia. Itulah jawapan dia. 89/90. Jawapan dia A. Okey, ada apa pun nak respon? Ini kaedah tak lulus ya. Lulus sekurang-kurang 1 subjek. Okey? Boleh ya? Boleh ya? Ambil lah gambar snap. Okey, snap gambar. Snap gambar, tak ada masalah tu. Okey, yang ini, ini soalan senang lah. Dia bagi satu data 25, 7, 18, 12, 30. Setiap nilai dalam set data tu dia tambah dengan 3. Antara nilai berikut yang manakah akan berubah?
Mana satu? Varian, mean, julat, CCM piawai. Yang mana nilai dia akan berubah apabila data tu ditambah dengan 3. Senang soalan ni anak-anak. Apa jawapan? Bila data tu ditambah dengan 3, yang mana yang akan berubah jawapan dia? Dah tentulah. D. Come on. Dah tentulah jawapan min. Min akan berubah bila kita guna operasi tambah dalam data. Jawapan dia B. Manakala julat, varian dan CCM piawai tidak dipengaruhi oleh tambah dan tolak. Jadi kalau awak tambah ke, awak tolak ke, varian, julat, CCM piawai masih kekal dengan nilai yang asal. Tak diubah. Manakala mean, mod dan median akan berubah jawapan bila kita masuk data tu dengan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Dia punya akan berlaku perubahan untuk jawapan mean baharu, mod baharu dan juga median baharu. Sama macam ni lah. Ni soalan ni boleh keluar peksa tu. Dia bukan ada calculation ni. Tak ada pengiraan ni. Kita kena ingat kepada konsep dia. Okey, yang ini perkataan smart. Apa makna A dalam perkataan smart tu? C. Accessible, achievable, attainable, accomplishable. Mana satu? C. Attainable. Smart tu dalam maksud dia, A tu dalam kata smart tu maksud dia adalah attainable. C lah jawapan. Attainable ni boleh dicapai. Boleh dicapai. M tu measurable, boleh diukur. S tu specific. R tu time bound. R adalah realistic. Boleh ingat kan? Jangan besok cikgu, saya dah tak ingat. Sudah. Okey. Okey, pemodelan matematik. Kalau dia kata antara ABCD, yang mana satu fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik mesti melibatkan X berkuasa 2. Fungsi kuadratik mesti ada X berkuasa 2. So antara B dan C ni, mana nak pilih? Sebab B ada X kuasa 2, C pun ada X kuasa 2. C. So pilih jawapan? U. Jawapan C. U. Pilih jawapan C. Kuasa tertinggi pun boleh ubah bagi persamaan kuadratik adalah 2. Di mana A, B dan C pemala. Jadi B tu tak boleh dipilih sebab dalam B tu tak ada A, tak ada B. Jadi fungsi kuadratik, tu dia. Ingatlah, ingat. Okey, yang ni pula, yang mana fungsi linear? Antara jawapan A, B, C, D, yang mana fungsi linear? A. Bagus. Jawapan dia A. Fungsi linear ni kuasa dia mesti 1 lah. Kuasa X mesti 1 ataupun 1 tak kelihatan. Jadi jawapan dia A. Ingat saya dah ajar ni. Pemodelan matematik. Sebahagian lah ni. Okey, yang ini yang mana satu fungsi eksponen? C. Fungsi eksponen ni awak kena pastikan T dalam bentuk kuasa. C lah jawapan. C dalam bentuk kuasa. Okey, yang ini, ini satu contoh soalan pemodelan matematik. Sebuah syarikat sewa van, tertinggal A. Sebuah syarikat sewa van mengenakan bayaran tetap sebanyak, salah je. Terlebih A. Sebanyak 80 dan tambahan RM1.50 bagi setiap, bagi setiap kilometer perjalanan. Bentukkan satu model fungsi linear. Jadi awak kena pakai formula Y sama dengan MX tambah C. Bayaran tetap tu ambil sebagai C. Tambahan iaitu ambil sebagai M. Tu dah. Jadi bentuk fungsi linear adalah Y sama M tambah C. Bayaran tambahan tu sebagai M. Dia akan tambah lah. Dia lebih kurang macam kecurunan lah. Bila kita tambah kecurunan dia akan ada lah. C ni pintasan dia. Kita ambil yang tetap tu sebagai C. Jadi awak ambil formula Y sama dengan M tambah C. M tukar dengan 1/5. C tukar dengan 80. Itulah jawapan. So jawapan dia C. Sebab dalam soalan tu dia kata bentukkan satu model fungsi linear. Jadi awak kena pakai formula Y sama dengan M tambah C. Jadi kalau bayaran tambahan kita ambil sebagai M.
Manakala bayaran tetap tu sebagai C lah. Tajuk ni pun boleh belajar lah. Jangan harap cikgu lah. Awak boleh buka tajuk ni dan boleh belajar sendiri sebenarnya. Boleh belajar sendiri. Bab akhir tingkatan 5. Janganlah selagi cikgu tak ajar, selagi tu awak boleh buka buku teks. Cari buku-buku rujukan. Cukup banyak. Ada satu buku rujukan yang cukup baik ya. Ilmu Bakti. Cikgu baru beli ya. Dia tulis dia Q&A SM Matematik Dwi Bahasa. Di situ ada persoalan dan ada jawapan. Elok carilah. Ini buku dia. Dan harga dia RM12.90. Q&A SM Matematik. Baru cikgu beli ni. Hari Sabtu yang lepas. Okey, yang ini sebuah kawasan dengan populasi 532,000 orang menyusut. Kuranglah. Pada kadar 1.4% setahun. Bentukkan satu model fungsi eksponen bagi situasi ini. Jadi awak ingat formula dia? Formula dia A darab 1 tambah R berkuasa T. Ingat tu. Tu. Y sama dengan A darab 1 tambah R berkuasa T. Tu formula. A ni adalah populasi awal. Ataupun nilai awal iaitu 532,000 tu sebagai A. R ni kadar perubahan. 1.4%. 1.4 bahagi 100 dapatlah 0.014. Bila menyusut, bila dia kata menyusut, awak kena guna negatif. Depan A tu ada negatif. Kalau dia kata meningkat, depan A tu positif. Jadi bila awak gantikan dalam formula eksponen ni, awak ganti A dengan 53200, R ni awak kena ganti dengan kurungan. R tu kena ganti, letak kurungan, ganti dengan negatif 0.014. Kenapa ada negatif? Sebab ada perkataan menyusut, mengurang. Kalau meningkat, awak guna tanda positif, tanda tambah. Kemudian 1 tolak 0.04 dapatlah 0.986. So dapatlah jawapan dia. 532,000 darab dengan 0.986 berkuasa T. So jawapan adalah B. Formula ni elok hafal lah. Cikgu bimbang takut formula eksponen ni dalam kertas soalan tak diberi. Tolong ingat formula tu. Okey, yang ini, okey, cikgu nak tanya. Pada tahun 2007, terdapat 1,000 ekor kucing di sebuah pulau. Populasi kucing itu dijangka meningkat. Yang itu sebenarnya R. Meningkat 8% setiap tahun. Masalah ini boleh dimodelkan sebagai fungsi eksponen. Y sama dengan A darab 1 tambah R berkuasa T. 4 markah sebab ada 4 ruangan. Bila ada 4 ruangan, setiap satu tu satu markah. Jadi ada 4 ruangan, betul semua, dapat 4. Okey anak-anak yang dikasihi, apa nilai untuk A dalam jadual? Populasi awal. Apa nilai untuk A? Respon. Apa nilai untuk A? 1,000. 1,000. Cikgu ganti A dengan 1,000. R. Ni daripada perkataan Inggeris. Rate. R-A-T-E. Kadar lah. 8%. Jangan tulis 8. 8% ataupun 0.08. Macam itu. Tulis macam inilah cantik. 8% sama dengan 0.08. Jangan tulis 8. Habis pula. Tulis 8% diikuti dengan 0.08. T tak dimaklum. 1 tahun. Jawapan dia masih T. Mana dia? Dia tak beritahu dalam tempoh berapa tahun. Dia tak sebut tu. T masih T lah. Jadi yang ni model apa ni? Eksponen. Tulis dekat ruangan tu eksponen. Dapatlah 4 markah. Okey, cikgu dah sentuh tajuk ni. Lepas tamat pukul 1 nanti, awak tengok balik dalam buku teks tajuk ni. Tengok balik dan cuba study dan cuba fahami. Boleh. Kita ambil tindakan yang drastik lah. Menuju kepada bab akhir. Cikgu rasa tak ada masalah di situlah ya. Boleh, sebenarnya boleh. Okey, ini kita cuba cari jawapan. Harga sebuah kereta baharu pada tahun 2010 adalah 80,000. Iaitu A lah tu. 80,000 tu sebagai A.
Dia senang saja nak tentukan model eksponen ni. Kalau awak jumpa soalan tu ada perkataan menyusut sebanyak 7%. Itu model eksponen tu. Eksponen tu. Ataupun meningkat sebanyak 8%. Dengan menggunakan pemodelan matematik, hitung harga kereta itu pada tahun 2015. Okey? Okey, cikgu nak tanya. Nilai A berapa? 80,000. Bagus. Nilai R? 7%. Nilai R? 7% 7%. ataupun 0.07. Berapa T? T sebagai tempoh. 5 tahun. 2010 nak pergi ke 2015, 5 tahun. Jadi T dia 15. Kemudian awak dah ingat formula, masukkan dalam formula, gantikan A, R dan T dengan nilai yang sepadan. Ni di satu buku saya tengok dia guna huruf A besar. Tak kira lah A besar ke A kecil ke. Dia rasa A kecil lah kot. Sebab dalam ni A kecil, T kecil. Takkan A dia besar, kita guna A kecil ni. Okey, jadi A dia 80,000, R dia 7%, 7%, T dia 5 tahun. Masuk. Jangan lupa, R dia ada negatif atas sebab perkataan menyusut. Jadi R dia kena guna negatif 7%. Jadi bila awak masuk R tu dalam formula, letak dalam kurungan negatif 7%. Satu tolak 0.07, dapatlah 0.93. Jadi untuk 5 tahun pada tahun 2015, apakah harga dia? Jadi awak ganti T dengan 5 lah. Ganti T dengan 5, dapatlah harga kereta baharu pada tahun 2015. Oleh kerana dia guna perkataan menyusut, maknanya harga dia mesti kurang daripada 80,000 lah. Sebab menyusut. Kalau meningkat, harga pada tahun 2015 pastikan lebih daripada 80,000. Jangan besok dia guna perkataan menyusut 2015 ni, awak jawab, tiba-tiba jawapan dia 100,000. Besar pun nak beri 80,000. Dah tentu salah. Jadi perkataan menyusut tu, dia adalah satu implikasi pada jawapan akhir. Dia dah bagi signal tu. Mana jawapan akhir tu mesti kurang daripada 80,000 lah. Sebab dia menyusut. Jadi bila awak kira yang ni, masukkan dalam formula dan kira, dapatlah jawapan dia. Nampak harga dia kurang daripada 80,000. So jawapan dia RM55,655.7 ada 7 sen tak? Itulah jawapan harga kereta pada tahun 2015. Ini cara kita handle soalan pemodelan matematik. Okey, yang ini cikgu nak. Okey, yang mana satu jawapan fungsi eksponen? Come on. Jawapan A dia 75200 kan? Jawapan A dia 75200. A confirm. A okey. 75200. Okey, sama dengan maklumat. B confirm salah. B tu dah tentu salah. Sebab A dia 75200. Dekat B, dia hanya tulis 752. B bukan jawapan. D tu pula dia bagi 7520. Sepatutnya A dia 75200. D pun tak betul. Jadi jawapan kita antara A dengan C. A dengan C. A jawapan dia. Jawapan dia mana satu? A. Jawapan dia mesti guna formula 1 tambah R berkuasa T. Dan R dia kena guna negatif 1.4%. Boleh? Ni formula dia. A darab dengan 1 tambah R berkuasa T. R dia awak ganti dengan negatif 1.4%. Atas sebab ada perkataan penyusutan. So awak gantilah R tu dengan negatif 1.4% dalam kurungan ni. Jadi ganti R dengan negatif 1.4%. Satu ni bila awak tambah dengan tolak-tolak. Satu ni bila awak tolak dengan 1.4%, awak akan dapatlah 0.986. Jawapan dia C. Macam mana pilih jawapan A? Jawapan dia C. Kena pakai formula 1 tambah R. Jangan awak ganti terus negatif 1.4. Tak kena. Sebab formula dia 1 tambah R. Faham? Faham ke tak faham ni? Faham. Faham. Okey.
hati-hatilah. Ini soalan agak mudah dan agak senang. Mudah dan senang lah. Tak sepatutnya tak boleh buat. Okey, cikgu bagi satu contoh lagi. Yang ini apa? Yang mana satu jawapan? Oh, ini sama dengan soalan tadi. Okey, tak apa. Boleh. Okey, kita bagi soalan ni. Cuba. Kos yang ditanggung oleh Encik Bong. Dirinya sendiri tu Encik Bong lah. Tolong kira ni insurans. Tolong kira. Deductible dia 900. Co-insurans ni 70-30. Kemudian kos rawatan Encik Bong 17,500. Berapa kos yang ditanggung oleh Encik Bong? Apa jawapan? C. C ya. So deductible dia 900. Kos rawatan dia 17,500. Jadi baki kos perubatan dan tentulah 17,500 tolak dengan deductible. Itu baki kos perubatan 16,600. Jadi kita dapatkan co-insurans. Co-insurans untuk Encik Bong 30%. Tolong guna 30%. Darab dengan baki kos perubatan 16,600. So dapatlah co-insurans 4,980. Jadi untuk cari kos yang ditanggung oleh Encik Bong, ambil bayaran deductible tambah dengan bayaran co-insurans. Dapatlah 5,880. Jawapan dia C. Jadi dah pukul 1.05, cikgu tamatlah kelas kita pada hari ini. 31 lah. Mana 27, mana yang lain ni?